Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Disember bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Jumlah jemaah tidak mencukupi. Solat Jumaat diganti solat Zuhur. Juga fenomena air hijau jadi tarikan. Jumlah keseluruhan mangsa banjir di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor menunjukkan penurunan hari ini. Setakat tengah hari tadi, sejumlah 22,033 orang yang ditempatkan di 92 pusat pemindahan sementara PPS berbanding 23,008 orang pagi tadi. Kelantan masih kekal menjadi negeri teruk terjejas banjir dengan jumlah mangsa yang masih berada di PPS ialah 19,167 orang yang ditempatkan di 48 PPS di daerah Pasir Mas, Tumpat, Kuala Krai dan Tanah Merah. 3 sungai di Kelantan iaitu Sungai Golok di Pasir Mas, Sungai Kelantan di Gua Musang dan Sungai Kelantan di Kota Baru kekal berada pada paras bahaya setakat tengah hari tadi. Manakala di Terengganu jumlah mangsa berkurangan kepada 2,576 orang yang berlindung di 31 PPS di Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Kuala Terengganu, Marang dan Setiu. Di Johor, jumlah mangsa banjir ialah 63 orang dari 16 keluarga yang ditempatkan di 3 PPS di Segamat. Pahang mencatatkan sedikit peningkatan iaitu 227 orang mangsa setakat tengah hari tadi berbanding 207 mangsa pada sebelah pagi. Daerah yang terjejas di Pahang ialah Bera, Jerantut, Kuantan, Maran, Rompin dan Temeloh. Solat Jumaat di Masjid Mukim Bendang Pak Yong, Tumpat hari ini terpaksa digantikan dengan solat fardu Zuhur berjemaah akibat jumlah jemaah tidak mencukupi susulan kawasan berkenaan ditenggelami banjir sejak Rabu lalu. Imam Masjid Rozaidi Abdul Rashid berkata hanya 15 orang jemaah yang dapat hadir ke masjid berkenaan tengah hari tadi. Ketika tinjauan berita Al-Hijrah tengah hari tadi, jemaah yang ke Masjid Mukim Bendang Pak Yong terpaksa menggunakan perahu meredah banjir setinggi lebih 2 meter. Pihak masjid cuba menunggu kehadiran jemaah sekurang-kurangnya 40 orang namun tidak berjaya menyebabkan mereka terpaksa menunaikan solat Zuhur sahaja. Tadi kita tunggu daripada pukul 12 lagi, 12.30 tak ada orang mari lagi. Apa pukul 1 pun tak ada orang mari, kita pun pasal ngaji ke apa, tak ada orang mari juga, nak ikhtiar dah. Nak kata ada orang sini, kata ada orang mari juga. Jadi, masuk waktu Zuhur saat ni, kira-kira tak cukup juga. Tak cukup dalam, tak cukup 40 orang lah maknanya. Duk tengok-tengok tak cukup juga. Ramai tak ni, tapi ramai dengan orang luar sajalah. Bukan orang mungkin kita tak. Jadinya, tak boleh nak buat sembahyang Jumaat. Jadi, kita buat sembahyang Zuhur lah saat ni. Penduduk Arifin Awang Cik berkata sebelum ini kawasan berkenaan tidak mengalami masalah mengadakan solat Jumaat walaupun pada musim tengkujuh kerana banjir melanda tidak seteruk seperti kali ini. Dia mendakwa masalah berkenaan bermula sejak pembinaan fasa 1 projek pembangunan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok pada 2018 yang menyebabkan kawasan yang berada berhampiran Sungai Golok itu dilanda banjir yang teruk kerana tiada alur limpah untuk membolehkan banjir mengalir keluar ke sungai. Air Sungai Golok tak masuk sini. Sungai Golok masuk atas panjang dia masuk. Sini dia tak masuk sebab dia rendah. Air bos tengoklah sendirilah kalau kita tengok tepi sungai juga. Tikah kat bawah kaki. Air sini dengan air dari sungai. Orang kapal ni masih sedih lah. Wajak puas pun wajak dah. Kalau boleh lah jangan duduk pakat duduk atas panjang saja. Mari kat tu pak saya tengok. Aku mana ketupak ni masalah ketupak ni. Siapa nak buat semaya apa tak boleh lah ni. Nak semaya Jumaat tak boleh, tak cukup ni. Nak mari tak boleh. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Kubur, Wan Roslan Wan Hamad yang turut menunaikan solat di masjid berkenaan berkata, pihaknya berharap masalah banjir teruk melanda kawasan berkenaan mendapat perhatian daripada pihak berwajib. Jadi itulah kita nak mengatasi supaya air ini tidak termenung dan dikeluarkan dengan cepat. Jadi perlulah kepada laluan yang keluar dan juga mesin-mesin yang perlu support. Kalau mesin saja pun mesin saja rasa tak mampu juga, dia kena dengan laluan-laluan air yang dikenal pasti yang boleh
air itu keluar dengan cepat. Fenomena air hijau di Kampung Hau, Machang, Kelantan yang berlaku pada musim banjir menarik perhatian orang ramai yang jarang melihat kejadian itu. Situasi luar biasa itu bukan pertama kali berlaku, namun tahun ini ia mendapat tumpuan ramai selepas video dan gambar fenomena tersebut tular di media sosial. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang ke lokasi kejadian ada butirannya. Tinjauan berita Al-Hijrah di kawasan tersebut mendapati fenomena air hijau masih berlaku di anak sungai di Kampung Hau. Keadaan itu dapat dilihat dengan jelas dari sebuah jambatan di atas anak sungai terbabit. Ketika tinjauan pada 11 pagi, kawasan tersebut telah mula dikunjungi orang ramai yang tidak melepaskan peluang untuk melihat sendiri dan merakam fenomena tersebut. Ujar penduduk, fenomena tersebut sudah berlaku sejak 2013 dan kebiasaannya selama 3 hingga 4 hari sebelum bertukar kepada warna air sungai biasa. Sebab mak saya nak tengok ciptaan Allah ni kata betul ke? Daripada pagi tadi lagi bangun. Nak tengok. Jomlah kita pergi. Bila tengok betul-betul hijau lah, memang subhanallah memang cantik. Sebab tengok tu macam dalam gambar tu macam edit. Kan? Dalam video tu macam edit. Tu nak betul-betul mari tengok tu. Tapi memang betul-betul hijau lah. Rasa macam takjub. Rasa macam tak percaya pada. Lepas tu bila tengok dalam video tu, macam dalam negara. Lepas tengok macam hindung pada. Punya kat Kelantan. Punya kat Kelantan. Kampung sendiri. Amat teruja dengan kebesaran Allah Ta'ala bahawasanya air sini ni pelik. Ajaib be pelik orang kata. Pelik be ajaib pun boleh. Jadi dia orang teruja, dia orang mari viral kepis tu, kepis ni setiap dalam TikTok dengan kebesaran Allah Ta'ala hak bagi sini ni. Di Kampung Kuala Hau ni. Fenomena luar biasa seperti ini memberi sedikit keceriaan dan senyuman kepada penduduk, terutama mereka yang menjadi mangsa banjir. Dalam pada itu, difahamkan pihak alam sekitar Kelantan telah mengambil sampel air sungai terbabit untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi menyiasat punca fenomena air hijau. Kebiasaannya banjir di Kelantan ini seringkali dikaitkan dengan air berkeladak, air seperti teh dan sebagainya. Tetapi di Kampung Kuala Hau ini menjadi tarikan kerana setiap kali musim banjir ataupun kali ini lebih lagi airnya bertukar menjadi hijau. Dan perkara ini sentiasa menjadi tarikan bukan sahaja mereka yang berada di kawasan ini, malah mereka yang berada di kampung-kampung sebelah juga datang ke kampung ini untuk menikmati sendiri pemandangan air banjir berwarna hijau ini. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Rantau Panjang merupakan daerah yang terjejas teruk bencana banjir gelombang ketiga di Kelantan dengan 90% kawasan itu sebelum ini dilaporkan ditenggelami air. Lebih memilukan nasib peniaga-peniaga di Rantau Panjang yang menanggung kerugian ribuan ringgit kerana bencana itu. Jadi untuk mengetahui situasi di Rantau Panjang, kita terus berlintas langsung bersama Abdul Rahman Kunyu. Silakan Rahman. Baik, terima kasih Mohsin yang berada di studio. Penonton, apabila kita berkata berkenaan dengan Rantau Panjang ini, semestinya ianya berkait dengan peniaga-peniaga yang berniaga di sekitar Rantau Panjang ini. Dan saya sempat bertemu dengan peniaga-peniaga yang berniaga di sekitar Rantau Panjang ini. Ada di antara mereka yang masih lagi sedang membuat proses pembersihan. Ada di antara mereka yang sudah pun buka kedai mereka dan ada juga di antara mereka yang masih lagi menutup kedai, masih menunggu anak-anak ataupun saudara mara yang untuk menolong mereka membersihkan kedai mereka sebelum kedai di sekitar Rantau Panjang ini dibuka. Dan mereka juga memaklumkan kepada saya bahawa kebiasaannya pada musim cuti sekolah ini adalah musim mereka membuat duit. Tetapi kerana ekoran banjir yang ada di Rantau Panjang ini, mereka mengatakan bahawa mereka kerugian ribuan ringgit dalam proses pembersihan, proses memperbaharui produk-produk mereka dan juga itu antara luahan mereka kepada saya. Dan juga mereka menyangka bahawa pada musim cuti sekolah ini kebiasaannya pengunjung-pengunjung daripada negeri lain hadir ke Kelantan ini, tetapi kerana ekoran bencana bah yang berlaku di Rantau Panjang ini membuatkan perniagaan mereka sedikit merundum. Dan selepas saya meninjau di sekitar kawasan Rantau Panjang ini, saya juga sempat ke
sekolah yang berdekatan di Rantau Panjang ini. Dan hasil tinjauan saya mendapati sekolah itu juga ditenggelami air. Dan saya juga sempat secara kebetulan bertemu dengan pengurus kantin yang menguruskan kantin di sekolah itu. Beliau juga menyatakan benda yang sama, risau apabila banjir termenung, saya boleh katakan, di sekolah itu agak lama dan ianya sedikit sebanyak merugikan. Dan beliau juga sedang bergiat tunggu untuk banjir termenung itu pergi supaya memudahkan proses pembersihan di sekolah Seri Rantau Panjang ini dibuat. Dan jika sebelum ini media melaporkan bahawa di kompleks ICQS juga mengalami banjir ataupun aliran berlaku di sana, tetapi sebelum saya ke Rantau Panjang ini saya melalui kompleks berkenaan dan hari ini masuk hari kedua. Saya boleh katakan kompleks itu sudah pun pulih seperti sedia kala dan juga kompleks itu sistemnya juga berjalan dengan lancar dan semestinya penduduk di Rantau Panjang ini mereka mengharapkan sinar dan juga menantikan bila gelombang ketiga bencana banjir ini akan berhenti ataupun berhenti di Rantau Panjang ini. Saya kira setakat itu sahaja dulu lintas langsung saya daripada Rantau Panjang. Kembali ke rakan Setugasil, Kamusin. Baik, terima kasih Rahman, lintas langsung daripada Rantau Panjang. Baik, kita ke laporan seterusnya. Masjid dan surau Jumaat di wilayah Persekutuan hari ini mengadakan solat hajat bagi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan negara serta seluruh mangsa banjir yang terjejas. Ia dilaksanakan selepas solat Jumaat. Di Masjid Negara Kuala Lumpur, solat Jumaat dan solat hajat diimamkan oleh Imam Masjid Negara Zainul Hilmi Abdul Jalil. Selesai solat, jemaah turut mengaminkan doa, memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang diuji dengan musibah banjir. Solat hajat di Masjid Negara dan masjid serta surau di wilayah Persekutuan telah bermula sejak malam semalam. Ia selari saranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar yang turut telah mengarahkan agensi-agensi agama bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantu mangsa banjir. Akses maklumat dalam sistem pangkalan data utama PADU tidak dibuka secara umum melainkan data yang memerlukan input kemaskini daripada pengguna sendiri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata orang ramai tidak perlu bimbang dengan keselamatan sistem yang bakal dilancarkan pada 2 Januari depan itu. Jelas Rafizi, kesemua data tersebut sudah tersedia menerusi pelbagai agensi kerajaan namun hanya perlu dikemaskini untuk maklumat terkini. Tambahnya sebanyak 290 pangkalan data daripada pelbagai agensi kerajaan akan diselaraskan dalam sistem PADU bagi mengenal pasti serta mengesahkan bahawa maklumat yang diisi adalah tepat atau tidak. Di antara agensi pun, walaupun mereka semua menyumbang data kepada PADU, dia bukannya semua agensi boleh ambil semua data itu. How you share data daripada satu agensi ke satu agensi menggunakan PADU akan ditentukan oleh kerajaan mengikut use cases. So use case pertama yang ditetapkan hanyalah penyesaran subsidi. And that has to go through kabinet dan sebagainya lah. Jelas beliau lagi, terdapat 39 maklumat yang perlu disemak dan dikemaskini dalam PADU termasuk jumlah pendapatan, bilangan isi rumah, pekerjaan, bantuan yang diterima serta komitmen tanggungan agar pemberian subsidi bersasar dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Oleh itu beliau berharap agar orang ramai mengemaskini maklumat dalam PADU walaupun perkara itu tidak diwajibkan dan tidak akan dikenakan tindakan undang-undang. Orang ramai diberikan tempoh 3 bulan sehingga 31 Mac 2024 untuk mengisi maklumat. Rafizi memaklumkan bagi 3,000 pengguna pertama yang mengemaskini maklumat PADU sebaik sahaja dilancarkan pada 2 Januari depan, mereka akan mendapat kad Touch and Go NFC secara percuma serta diskaun daripada Pasaraya Maidin. Baik, selepas ini ubah ganja bentuk belacan. Cubaan seludup gagal.
Alhamdulillah bertemu lagi. Cubaan seorang lelaki menyeludup dadah jenis ganja dengan mengubah bentuk seperti belacan gagal apabila taktik itu berjaya dihidu pihak berkuasa. Suspek berusia 24 tahun yang membawa ganja seberat 3.6 kilogram bernilai RM11,408 itu ditahan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis di Wang Kelian pada 21 Disember lalu. Pengarah Kastam Negeri Perlis Ismail Hashim berkata suspek yang dilihat dalam keadaan mencurigakan ditahan anggota Kastam ketika melintas laluan pejalan kaki Import Post Immigration Kastam dan Kuarantin ICQ Wang Kelian. Hasil pemeriksaan di dalam bagasi yang dibawa suspek menemui beg plastik lutsina dan plastik hitam yang di dalamnya terdapat ketulan mampat dadah disyaki jenis ganja atau cannabis seberat 3,680 gram atau 3.68 kilogram yang dibungkus seolah-olah belacan. Modus operandi ini adalah dengan cara menyembunyikan plastik-plastik tersebut di bawah timbunan pakaian di dalam bagasi tersebut. Perintah reman telah dikeluarkan oleh Magistrate Mahkamah Tangga dan YDS ditahan reman selama 7 hari untuk membantu siasatan. Beliau berkata demikian pada sidang media di cawangan penguatkuasaan Pejabat Kastam Padang Besar hari ini. Ismail berkata suspek dipercayai memperoleh bekalan dadah itu daripada sindiket dari Hat Nyai, Thailand dan suspek turut dibayar RM5,000 untuk membawa masuk ganja berkenaan ke negara ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. 3 penuntut institusi pendidikan tinggi dan seorang pelajar sekolah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Temerloh atas pertuduhan menunggang motosikal secara melulu dan membahayakan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT1. Bagaimanapun semua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Rizki Abdul Jalil. 3 tertuduh yang merupakan penuntut IPT ialah Ammar Muizuddin Abdul Aziz 19 tahun, Wan Muhammad Syahmi Wan Zulkifli 20 tahun dan Muhammad Haikal Muhammad Hanafi 22 tahun. Manakala seorang lagi pesalah juvana adalah pelajar sebuah sekolah menengah di Temerloh. Mengikut fakta kes, semua tertuduh didakwa menunggang motosikal secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya lain kira-kira jam 6.30 petang 24 Disember lalu di kilometer 127 LPT1 arah timur. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga RM15,000. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hairun Nisa Zafar manakala semua tertuduh diwakili Khairul Anwar Abu Hassan Asyari. Mahkamah menetapkan 3 penuntut IPT dijamin RM3,000 seorang dan RM1,500 untuk jaminan bagi pesalah juvana. Sebutan semula kes 6 Februari depan. Individu yang belum mengeluarkan zakat tahun ini mempunyai 3 hari lagi sebelum berakhirnya 2023. Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib telah menyediakan pelbagai saluran bagi memudahkan orang ramai untuk melaksanakan rukun Islam itu. Untuk penjelasan lanjut di talian Skype ketika ini, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan, apa antara saluran-saluran pembayaran yang disediakan oleh PPZ Mawib dalam memudahkan orang ramai untuk membayar zakat pada saat akhir ini? Baik, PPZ menyediakan pelbagai saluran pembayaran bagi memudahkan masyarakat Islam khususnya menunaikan kewajipan mereka. Antaranya ialah kami membuka kaunter, 11 kaunter kami dibuka setiap hari dan pada hari terakhir pada 30 dan 31 ini kita juga membukanya iaitu pada hari Ahad dan pada hari Sabtu dan Ahad daripada pukul 8 suku pagi sehinggalah ke pukul 9 malam. Jadi sesiapa yang tidak ada kesempatan untuk membayar pada waktu siang boleh datang pada waktu malam kerana kaunter kita sedia menerima pembayar-pembayar sehingga jam 9 malam. Dan yang keduanya ialah kami menyediakan perkhidmatan call center juga, kita lanjutkan waktu operasinya sehingga jam 9 malam. Yang mana boleh buat pertanyaan, boleh buat pengiraan dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk datang ke kaunter-kaunter kami, bolehlah juga membuat pembayaran melalui portal PPZ Mawib dengan menaip zakat.com.my. Dan selain daripada itu, bagi mereka yang nak mudah lagi, boleh menggunakan aplikasi My Zakat yang kita boleh buat pembayaran melalui handphone masing-masing.
dan ataupun buat pembayaran melalui ejen-ejen yang kami lantiklah seperti bank-bank, seperti firma audit dan sebagainya, e-wallet, dan juga melalui yang boleh kita akses lah dalam tempoh 24 jam. Jadi masa masih ada, tinggal 2 hari saja lagi. Jadi saya kira ini gunakanlah masa dan kesempatan ini supaya setiap pembayaran zakat yang kita lakukan itu boleh mendapat rebate bagi cukai pendapatan tahun 2023. Ya tuan. Jadi berbanding yang lain, apa kelebihan membayar zakat di PPZ Mawib tuan? Ya, kalau kita lihat antara kelebihan yang paling utama sekali sekarang ni, pembayaran yang dibuat pada bulan Disember ni untuk mengejar tarikh 31 Disember tu, iaitu untuk mendapat rebate cukai daripada cukai pendapatan masing-masing, mana setiap pembayaran yang dibuat sebelum atau pada 31 bulan 12 ini layak untuk mendapat rebate bagi tahun taksiran 2023. Dan sekiranya ada berlaku kehilangan resit dan sebagainya, boleh menghubungi kami semula untuk mendapat salinan resit berkenaan. Dan yang paling penting, setiap pembayar zakat di PPZ Mawib ini mereka dilindungi oleh khairat kematian ataupun kita namakan sebagai skim kafalah, di mana bila berlaku kematian boleh waris-waris boleh menikmati khairat kematian sehingga RM3,000. Dan yang paling menarik sekali ialah kami ada menyediakan skim wakalah, iaitu pemulangan semula wang zakat untuk diagih sendiri bermula daripada 12.5% sehinggalah 50% tertakluk kepada jumlah bayaran yang dibuat. Dan sempena kempen Yes Zakat yang kami lancar ni, kami menyediakan pelbagai hadiah-hadiah menarik. Jadi tinggal 2 hari lagi, saya kira lebih baik untuk kita bersegera dalam melaksanakan tanggungjawab berzakat ni. Dan seterusnya, apakah seruan daripada pihak PPZ Mawib buat umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam ketiga itu tuan? Baik, saya kira tinggal 2 hari lagi, jadi kena cepat. Jadi jangan sampai kita terluput masa kita, iaitu melepasi 31 Disember ini. Dan boleh pilih mana-mana saluran pembayaran yang kami sediakan. Saya kira tidak ada alasan lagi lah untuk kita melengahkan pembayaran zakat pada tahun ini. Dan satu perkara yang saya nak seru ialah supaya kita tanamlah azam dalam diri kita ini supaya apabila memasuki tahun baru, kita dah memulangkan semula hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta kita pada tahun 2023. Baik, terima kasih Tuan Abdul Hakim Amir Osman untuk penerangan berkenaan dengan zakat pada tahun ini, insya-Allah. Jadi kita berehat seketika. Sekembali nanti, Israel tembak rakyat sendiri kerana takut muslihat Hamas. Tentera Israel tidak mengendahkan rintihan suara 3 tebusan warganya sendiri meminta tolong. Sebaliknya menembak mati kerana mengesyaki ia hanya muslihat Hamas untuk menyerang hendap. Perkara itu disebabkan tentera Israel amat gentar terhadap serangan gerila yang dilancarkan Hamas sehingga membuatkan mereka takutkan bayang-bayang sendiri. Siasatan tentera Israel berhubung isu itu diterbitkan semalam. 3 tebusan berkenaan dibunuh secara tidak sengaja apabila pihak tentera menyerbu sebuah bangunan di Gaza. Menurut siasatan, tentera juga mendengar tebusan menjerit dalam bahasa Ibrani pada 10 Disember lalu tetapi mengesyakinya sebagai muslihat pejuang Hamas untuk menarik mereka ke dalam bangunan di daerah kota Gaza di Syejaya. Khawatir bangunan itu dipenuhi dengan bahan letupan, tentera Zionis keluar dan seterusnya membunuh 5 pejuang Hamas yang cuba melarikan diri. Ketika cubaan melarikan diri pada 15 Disember lalu, suasana sama dihadapi dan tentera Israel menembak 3 tebusan warga Israel selepas tersilap mengenal pasti mereka sebagai ancaman. 2 mangsa terbunuh serta merta, manakala tebusan ketiga sempat melarikan diri sebelum tentera diarah untuk melepaskan tembakan ke arahnya sekaligus membunuhnya. Pada 14 Disember lalu, sebuah drone tentera mengenal pasti tanda SOS dan tolong 3 tebusan di sebuah bangunan berhampiran tempat 3 tebusan ditembak. Kelumpuhan ekonomi Yaman yang meruncing akibat konflik perang meningkatkan kadar pengangguran dalam negara. Situasi itu diburukkan lagi dengan peningkatan jumlah pelarian dalam negara sehingga mencecah 2 juta orang dengan kebanyakan mereka tiada pekerjaan dan terpaksa bergantung hidup kepada ihsan kerajaan serta badan bukan kerajaan NGO. Bagaimana sosioekonomi umat Islam di negara termiskin itu boleh dibantu? Laporannya bersama Nazira Syaringat di sana.
Sejak 2014, iaitu sebelum puak Houthi menawan ibu negara Sana'a, kerajaan Yaman terpaksa membekukan sebarang perjawatan akibat kekurangan bajet dan penawaran pekerjaan kini hanya bergantung kepada syarikat swasta atau bekerja sendiri. Sebelum perang saudara tercetus, kadar pendapatan rakyatnya hanya sekitar 30 hingga 50 dolar Amerika. Namun, kini mereka bergelut demi kelangsungan hidup. Bagi pelarian dalam negara, tiada apa yang tinggal selepas mereka hilang rumah, ladang serta harta di wilayah asal. كل شيء مسرع ما قدرنا على اوضاع نجيب هنا كان معك بيت ولا شيء معي كان معي بيت والان نزحناه سبب المشاكل سبب. Walaupun Ma'arif mempunyai tanah yang subur, namun kekangan modal untuk mengusahakan tanaman atau ternakan membantutkan harapan mereka untuk menjana pendapatan sendiri. Buat pertama kalinya, MyCare bersama Econsave tampil dengan idea pemerkasaan ekonomi di mana 10 individu menerima 5 ekor kambing melibatkan modal $7,500 Amerika setiap seorang bagi merancangkan bidang peternakan. Dan memang sepatutnya lebih banyak peluang dan ruang diberikan kepada penduduk di Yaman ini agar mereka boleh berdiri, berdikari dan tidak lagi mengharapkan bantuan daripada luar. Mereka sendiri boleh membina. Selain itu, peluang juga turut diberikan kepada 4 penduduk untuk mengusahakan kedai runcit secara kecil-kecilan dengan modal keseluruhan berjumlah $40,000 Amerika. Jadi kalau sebelum ni kita cuma bagi macam food pack, pack barangan. Jadi kali ni kita macam bagi mancing lah. Bagi pancing untuk mereka berusaha. InsyaAllah selepas ni mereka akan ada dana sendiri. Tidak ketinggalan peluang menjana pendapatan dalam kalangan wanita melalui sumbangan 10 mesin jahit elektrik di mana ia dapat meningkatkan produktiviti berbanding penggunaan mesin jahit manual. كثير لأن بتعاتم علي القماش والماكينة ولا تجيني ناس كثيرين يحبوا الخياط خاصة بعد ما يشوفوا انتشر الخياط واشتهر فوق بنات فوق حريم يحبوا انهم يجوا الي بس بين أردت الطلبات لقلة الماكينة ولقلة القماشات. Jika sebelum ini dia memerlukan masa 5 jam untuk menghasilkan sepasang baju, dengan mesin jahit elektrik ini, ia mampu menghasilkan 3 pasang baju sehari. Di sana, insyaAllah. Seperti di Malaysia, inisiatif pemerkasaan ekonomi ini bertujuan untuk membantu mereka menambah pendapatan sekaligus keluar daripada kelompok asnaf. Dan di Yaman ketika ini, institusi zakat serta wakaf telah pelumpuh sejak perang. Jadi program pemerkasaan ekonomi ini benar-benar membantu mereka dan memberi peluang kepada mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri. Laporan Nazira Syariat bersama juru kamera dalam Yaakob, Yaman, Berita Al-Hijrah. Lima syarikat Malaysia disenaraikan antara 30 syarikat produk halal terbaik dalam kalangan anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Syarikat terbabit ialah firma Pharmaceutical, Duo Pharma Biotech Berhad, Konglomerat Agrobisnes FGV Holdings Berhad, Syarikat Pharmaceutical Bersepadu, Pharma Niaga Berhad, pengeluar minyak kelapa sawit IOI Corporation Berhad dan rangkaian restoran makanan segera Mary Brown. Rakan Pengurus Besar Dinas Standard Rafiuddin Shikoh berkata, dalam kalangan komoditi, minyak kelapa sawit dianggap sebagai salah satu produk yang penting terutama berkaitan dengan ekspor OIC. Vaksin halal dan biofarmaceutical muncul dengan ketara dalam senarai ini dan telah mendapat momentum sejak berlakunya wabak COVID-19 menerusi syarikat-syarikat kosmetik halal yang terkenal seperti Paragon dan Marta Tilar. Di seluruh negara-negara anggota OIC yang terkemuka, terdapat pengiktirafan yang jelas terhadap pasaran produk halal sebagai sebahagian daripada dasar pertumbuhan ekonomi kebangsaan, penumpuan yang semakin meningkat terhadap keselamatan makanan dan ubat dan integriti pematuhan halal. Senarai Top 30 OIC Halal Products Companies ini bertujuan untuk menonjolkan juara daripada ekosistem domestik mereka untuk mencapai objektif strategi ini. Rafiuddin berkata syarikat-syarikat produk halal Asia Tenggara mengekalkan penguasaan mereka dalam senarai ini dengan memanfaatkan populasi penduduk beragama Islam yang besar, peningkatan kesedaran pengguna, hubungan perdagangan serantau selain peraturan kondusif yang mengawasi industri halal tempatan. Sekian Berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.